Saudara, malam ini kita akan berdiskusi mengenai topik kesihatan wajah bersama Dr. Kartini Farah Rahim, pakar dermatologi Hospital Pakar Avicenna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Andy. Sihat ya, Doktor? Cantik. Saya rasa macam sangat teruja kerana hari ini secara tak sengaja kita memakai baju dengan tema yang sama, bunga-bunga. Semoga siaran kita pun berbunga-bunga hari ini, insya-Allah. Baik, Doktor, kita nak bercakap tentang kesihatan wajah hari ini. Perlu untuk kita sama-sama faham dahulu mengenai struktur kulit wajah itu. Lapisan demi lapisan satu persatu. Okey, rasanya penting kita tahu struktur kulit ni sebab kalau kita ada masalah kulit, bahagian atas sekali dia menjadi kering, menjadi bersisik. Jadi kenapa jadi masalah-masalah begitu? Jadi kalau kita tengokkan struktur kulit tu, yang paling tinggi, yang paling atas sekali ialah kita panggil epidermis. Dan di epidermis tu yang atas sekali tu adalah stratum corneum. Kita panggil salah satu lapisan yang kita ada kulit mati. Kulit mati itu adalah sebagai benting pertahanan kita. Benting pertahanan ini daripada apa? Daripada air dari dalam kulit keluar dan daripada bahan-bahan dari luar seperti virus, bakteria, benda-benda yang kita alahan dan iritasi daripada masuk ke dalam. Itu yang benting yang teratas sekali itu, yang paling penting. Yang lapisan kedua tu adalah nama dermis. Itu kita ada blood vessel, kita ada sel-sel untuk kita punya sel peluh, kita punya rambut, dan kita ada saraf di situ. Dan yang di bawahnya ialah kita panggil yang kita ada hypodermis lah, kita ada fat layer sebagai kita. Kalau kita kena apa-apa tajam, kita rasa ada macam shock absorber lah di situ. Okey, baik. Di belakang saya ini adalah gambaran struktur kulit muka kita. Di bahagian atas adalah epidermis. Layer yang kedua, lapisan kedua adalah dermis. Dan ketiga adalah fat layer, hypodermis. Untuk makluman anda lah. Dan saya ada terbaca, Doktor, bahawa struktur kulit muka kita ini akan berubah seiring meningkatnya usia. Itu terjadi secara semula jadi. Apa yang boleh kita tahu tentang perubahan struktur kulit ini seiring meningkatnya usia kita ini? Masa kita bayi, kulit kita adalah lebih nipis dan lebih sensitif, kan? Kalau kita lebih berusia, hormon kita lebih rendah, kulit kita lebih kering, dan senang mendapat iritasi. Dan bila kita bekerja, kita lebih terdedah kepada bahan-bahan seperti sabun, habuk dan pelbagai lagi. Dan bila kita memakai makeup, sebagai wanita kan kita pakai makeup, itu juga menjadi satu iritasi. So pelbagai faktor-faktor yang boleh menyebabkan kulit kita berubah-ubah. Dan termasuk juga cara pemakaian produk dan sebagainya. Kita akan pergi lebih lanjut mengenai cara pemakaian produk yang betul untuk mengelakkan berlakunya masalah pada kulit wajah anda. Tapi faktor hormon juga menyebabkan masalah kulit muka. Sebab pernah satu ketika, ini pengalaman saya sendiri, mungkin anda juga pernah melalui pengalaman sama, kalau dah meningkat ke usia remaja, kulit semakin berminyak. Itu juga perkara semula jadi yang dialami oleh semua. Biasa ataupun tidak biasa sebenarnya, Doktor? Ini adalah perkara yang benar. Dalam kulit kita, tadi kita nampak dalam gambar tu, kita ada kelenjar minyak, yang dia bercantum dengan rambut kita, ya. Kelenjar minyak ni kita panggil sebum. Bila kita stres, ataupun kita tak cukup tidur, ataupun kita untuk wanita, kalau dia datang haid kan, masa itu hormon kita ada perubahan, masa itulah jerawat naik dengan lebih banyak sebab sebum tu lebih aktif, ya. Kita hormon androgen tu menyebabkan kelenjar minyak ni keluar dengan lebih minyak. Dan bila keluar lebih minyak, dan kalau ada tersumbat di atas dan adanya keradangan dan bakteria, kita bagi Propionibacterium acnes, itu akan menyebabkan jerawat. Tapi tak semestinya golongan remaja, ya, Doktor, sebab ada je orang yang dah bukan remaja, dah masuk dalam kelompok dewasa lah kita, pun mengalami masalah kulit berminyak. Itu perlu diselesaikan dengan menggunakan produk dan juga cara rawatan yang betul. Kita bercakap tentang kesihatan wajah ini. Cuma definisi sihat bagi kulit muka ini tafsirannya berbeza-beza. Ada yang meletakkan bahawa wajah yang sihat adalah wajah yang licin, bebas daripada jerawat,
bebas daripada minyak, yang putih kemerah-merahan. Apa definisi sebenar kulit yang sihat? Okey, so kita boleh melihat definisi kesihatnya wajah, kulit wajah ni dari segi fungsinya. Kalau dia boleh melindungi kulit kita dari pancaran cahaya matahari, daripada melindungi sebagai benteng pertahanan daripada bakteria dan masalah-masalah yang kita alahan masuk ke dalam kulit, dan boleh mengawal suhu kita dengan baik, dan pelbagai lagi. Jadi itu kalau dia boleh berfungsi dengan baik, itu adalah kulit sihat. Dan ada juga orang melihatkan daripada segi fizikal. Maknanya kalau dia tengok bersisik, maknanya ada perubahan tona warna, ada perubahan dari segi sisik-sisiknya, ada perubahan dari segi warna dan pelbagai lagi. Itu dia panggil juga masalah, yang ada masalah kulit yang bukan sihat lah. Apa yang boleh doktor jelaskan tentang dua gambar di belakang saya ini? Kulit sihat dan kulit tidak sihat. Adakah sihat menggambarkan yang sebelah kiri, sebelah kanan macam ada... Ya, itu sebenarnya saya nak buat satu kuis lah, mana satu yang lebih sihat. Tapi kita boleh nampak sini kan, kalau kulit itu dia plump dan nampak dia punya liang roma dia, itu adalah kulit yang sihat. Dan sebelah kanan tu kita tengok kulit dia kering macam merekah, dan tak nampak sangat dia punya bulu-bulu roma tu semua. Itu adalah kulit yang tidak sihat. Jadi yang sihat adalah yang di sebelah kiri, ya? Yes. Okey, semua sebenarnya juru kamera tengah tengok kulit masing-masing sama ada liang roma ke tak. Tapi saya ada juga terbaca, doktor, bahawa untuk kita menilai kesihatan, tahap sihatnya sesuatu kulit itu adalah dengan menilai menggunakan pH value ataupun kadar pH. Apa itu, doktor? Okey, normal, kulit yang normal mempunyai pH yang bawah 5, ya. Bawah 5, around 5 lah, 5.5, around that area lah. So sebab tu kalau kita beli produk, sometimes dia memfokuskan kepada pH dia. So kalau kita pakai katakanlah pencuci lah, cleanser, yang pH, yang sabun biasa. Sabun biasa yang kita belilah, saya tak mahu bagi jenama. So pH dia lebih tinggi, alkaline, dia akan merosakkan kulit. Sebab dia akan mentindak seimbangkan pH kita dan merosakkan bahagian kulit lah. Doktor katakan tadi pH value ataupun kadar pH yang normal ataupun yang sesuai adalah yang berada di sekitar 5.5. Yes. Yang tidak baik, yang tidak sihat adalah di paras yang selalunya alkaline lah, lebih 7 dan ke atas. Baik, bagaimana pula doktor kita nak pastikan ianya terus berada pada paras yang normal, yang sekitar 5.5? Okey, so sebenarnya saya ada benda-benda yang saya nak fokuskan kepada malam inilah. Tajuk bicara doktor mengenai kesihatan wajah. Bila kita menggunakan produk-produk di luar sana, terutama kalau kita pakai pencuci, ataupun cleanser ataupun apa-apa produk lain, kalau kita pakai terlalu banyak dan bermacam-macam. Kalau kita tengok skincare rutin, kalau kita kadang-kadang terpengaruh dengan review dan YouTube, social media lah, ya, sebab in general. Dan ada juga faktor-faktor industri, ya, yang mahu mempromosikan produk mereka. Jadi kita mesti hati-hati kerana jika kita pakai terlalu banyak produk, ia akan merosakkan kulit kan, sebab ketidakseimbangan pH. Dan banyak produk-produk ini boleh menyebabkan iritasi kulit. Saya akan bincangkan kemudian apa yang boleh menyebabkan iritasi. Tapi itulah, pakai cleanser yang gentle cleanser. Selepas pakai gentle cleanser, kita pakai pelembap yang lembut yang sesuai dengan kekeringan kulit kita dan sebagainya. Ya, saya setuju sebenarnya dengan doktor bila doktor katakan bahawa jangan mudah terpengaruh dengan apa yang ditunjukkan di sosial media ataupun media sosial ini, kerana mereka ada kalanya dibayar oleh sesetengah pemilik produk tersebut untuk melariskan produk mereka. Tidak semestinya sesuai untuk anda. Jadi anda sendiri perlu mempunyai pengetahuan mengenai produk-produk tersebut bagi memastikannya ia benar-benar bersesuaian dengan kulit wajah anda. Kita akan berbincang lebih lanjut mengenai kesihatan wajah ini selepas kita berjeda seketika.
Baik, bersua kembali dalam Bicara DR. Malam ini kita masih lagu mahu berdiskusi mengenai topik kesihatan wajah. Anda boleh bergabung bersama kami dengan menghubungi talian 03-2282-9841 ataupun menerusi platform Bicara dalam talian di Facebook Berita TV RTM, Bicara DR RTM ataupun Facebook 5 Bicara. InsyaAllah mana-mana soalan yang sesuai akan saya ajukan kepada doktor cantik kita pada malam ini, pakar dermatologi Dr. Kartini Farah Rahim daripada Hospital Pakar Avicenna. Doktor, tadi kita dah berbicara serba sedikit mengenai kulit, apa itu kulit yang sihat, struktur-struktur kulit. Kita nak teruskan pula dengan penjagaan kulit wajah, doktor, sebab sekarang ini banyak sangat kalau yang kita bincangkan tadi di media sosial yang menyarankan kena pakai ini, kena pakai ini, kena pakai ini, kena pakai ini. Mungkin untuk perempuan mereka seteliti itu, untuk lelaki mereka suka semuanya ringkas. Jadi apa produk-produk asas yang wajib ada baik lelaki ataupun perempuan? Okey, sebagai umumnya penjagaan kulit ni tidak sepatutnya menjadi terlalu kompleks. Sebab ada banyak faktor ya kenapa kita tidak boleh menggunakan terlalu banyak bahan pada masa yang sama. Nombor satu, kalau kita buatkan terlalu kompleks, kadang-kadang kita susah nak ikut buatkan untuk buat rutin sebagai harian. Dan ramai orang lepas itu dia jadi give up. Sebab terlalu rumit ya. Bukan saja perempuan, lelaki perempuan pun begitu juga. Saya setuju sebab saya pun macam tu. So yang paling penting sekali, okey, kita nak katakan flawless skin ni mungkin kita tak mencapai itu, tetapi at least kita tahu penjagaan dengan betul. So nombor satu yang paling penting sekali ialah cleaning, pembersihan kulit. So pembersihan kulit menggunakan gentle cleanser ataupun kalau kita ada makeup, buangkan makeup dulu, mungkin menggunakan produk yang ada seperti misalnya water. Okey, so lepas buang kita punya makeup, cuci dengan gentle cleanser. Selepas itu kita mesti letak pelembap. So pemilihan pelembap juga mengikut keperluan kulit. Okey, tadi saya kata tadi cleanser. Kalau kita ada masalah jerawat, cleanser tu mungkin boleh ada penambahan sedikit. Contohnya salicylic acid dan pelbagai ubatan yang sedikit untuk mengurangkan jerawat ya, dia boleh mengeluarkan blockage of the hair follicle, kita punya rambut. So kalau kita pakai pelembap, tengok kekeringan kulit. Kalau kulit terlalu kering, kita pakai minyak yang pelembap yang lebih berminyak. Tapi kalau kita ada jerawat, itu soalan saya, adakah kita perlu pakai pelembap? Kepada saya? Yes. Kalau ada jerawat, tak perlu. Jawapannya ialah kena pakai. Kena pakai? Yes. Okey, bila kita 1-0. Yes. Sebenarnya kalau kita ada jerawat, okey, kita perlu pakai pelembap. Satu ya, bila kita pakai produk-produk yang ada ubat-ubatan untuk jerawat, kadang-kadang kita boleh mendapat iritasi kulit. So produk-produk yang bila doktor berikan itu pun boleh menyebabkan iritasi kulit, dan pelembap itu boleh mengurangkan iritasi kulit dan membantu penyerapan ubat-ubat yang doktor berikan tadi. Dan juga ia menolong membantu benteng pertahanan kulit kita tadi. Kalau kita terlalu kering, macam eczema juga kan pecah-pecah, dia mendapat iritasi dengan lebih tinggilah. Jadi mesti pakai pelembap. Mungkin tidak pakai pelembap yang berminyak, cari yang light. Moisturizer ataupun non-comedogenic. Doktor kata tak kompleks, tapi sebenarnya kompleks untuk difahami oleh saya. Saya tak tahu orang lain, mungkin anda mudah memahaminya sebab kalau nak memilih pencuci muka pun yang macam kita setuju tadi doktor maklumkan bahawa ada salicylic acid dan sebagainya. Dia bergantung kepada keperluan kulit kita sendiri. Tapi doktor, untuk saya nak bercakap tentang lelaki dulu, fokus kepada lelaki sebab perempuan kita tahu mungkin mereka lebih teliti dalam bab ini. Kalau lelaki mungkin yang mereka ada sejak mereka bujang sampailah mereka kahwin, dah ada anak, dah ada cucu, yang mereka ada satu-satunya adalah pencuci muka ataupun sabun badan sebenarnya. Pencuci muka sahaja cukupkah untuk menjaga muka mereka untuk jangka masa yang lama? Pencuci muka dulu. Okey, kalau tidak ada masalah, saya rasa tak perlu terlalu banyaklah nak pakai itu dan ini. Tetapi sebenarnya basically kalau you dah cuci muka, sebenarnya kulit tu agak kering. You kena letak at least light moisturizer ya, pelembap yang ringan ya. Itu lebih baik untuk kulit you. Walaupun you tak rasa apa-apa, sebenarnya lebih baik ya. Lebih baik pakai pelembap. Yes. Kalau tak ada, yang ada adalah isterinya, boleh ke pakai produk isteri?
Macam saya kata tadi, mengikut keperluan kulit ya. Mungkin isteri ada jerawat ke apa, ataupun masalah penuaan kulit. Mungkin dia punya pelembap ada campuran bahan-bahan aktif yang lain. Jadi mungkin tidak sesuai. Ya? Saya rasa macam dalam pentas debat saya. Doktor, sebab saya bukan apa tanya soalan tu, sebab kita kalau pergi ke drugstore misalnya, ada bahagian penjagaan kulit wanita, penjagaan kulit lelaki. Cuma lelaki ni kadang-kadang dia malas, dia pakai isteri punya, ada memberi kesan juga kepada kulit tersebut disebabkan pakai tidak ikut produk yang ditetapkan lelaki perempuan. Sebenarnya tak kan? Dia tidak orang kata tak ada kata lelaki kena pakai ini saja, perempuan kena pakai ini. Itu tidak betul lah. Sebenarnya dua-dua kalau ada masalah jerawat pakai produk yang sama pun tak apa. Terakhir, lelaki pakai sabun badan untuk cuci semuanya. Sabun kalau badan, boleh gigi pun nak cuci pakai sabun badan. Okey, kalau gentle cleanser kalau pakai untuk badan, apa salahnya? Tidak jadi masalah untuk pakai pencuci yang muka yang sama. Yang boleh Ya, saya tak habis lagi tadi. Kedua ketiga. Step ketiga, langkah ketiga yang kita perlu guna selepas mencuci muka dan pelembap ialah pakai sunblock. Kalau kita keluar rumah mesti pakai sunblock ya. Okey, itu yang kita nak ceritakan dan juga kepentingannya nanti kita ada slide tentang sunblock tadi. Cuma kita nak bercerita doktor tentang apa yang kita ada pada slide ini. Doktor nak kongsikan kepada kita? Ya, tadi saya ada menceritakan mengenai kenapa 10 step skincare ni banyaknya ada orang masalah dengan ini, selalunya terlalu rumit dan boleh menyebabkan iritasi. Dan kadang-kadang produk bila kita bercampur-campur pada masa yang sama, bahan-bahan aktif itu tidak lagi menjadi aktif. Jadi kita perlu tahu mana boleh pakai dengan apa. Kadang-kadang kalau kita cuba-cuba sendiri, baik pakai yang simple saja. Okey, ini adalah 10 langkah untuk memiliki kulit seperti orang Korea. Kulit seperti orang Korea, bukan wajah tiba-tiba bertukar menjadi bintang K-pop sebenarnya. Kita nak saksikan pula slide seterusnya. Okey, apa yang kita ada? Mengapa pembersih boleh merosakkan permukaan? Sebab cara kita membersihkan kulit muka pun ada tekniknya. Okey, doktor nak kongsikan. Okey, so tadi saya cakap tadi, kalau kita menggunakan sabun-sabun yang kuat, yang pH tinggi dan pakai scrub yang terlalu harsh, terlalu kasar untuk kulit, kadang-kadang ia boleh menyebabkan iritasi kulit. So, pakai itu mengikut keperluan. Macam saya kata tadi, kalau kita ada comedones, whiteheads dan blackheads, kita boleh pakai pencuci yang ada sedikit scrub yang lembut. Tapi mungkin sekali seminggu cukup. Okey, tapi tak perlu pakai hari-hari. Hari-hari yang kita perlu pakai ialah gentle cleanser, yang lembut saja. Gentle means tidak ada banyak pembuih. Okey, pembuih tu kalau kita pakai foaming sedikit saja. Okey, dan number 2, low in fragrance, low in pengawet, rendah dia punya bahan dan rendah pewanginya. Semua tu adalah satu iritasi kepada kulit kita. Kalau kita pakai terlalu banyak produk, itu juga menjadi masalah. Sebabkan bahan-bahan ini boleh menyebabkan iritasi kulit. So, di dalam kulit kita yang paling atas sekali saya kata, dalam epidermis ada stratum corneum. Okey, stratum corneum ni saya kata sebagai benting pertahanan ya. Kalau kita pecahkan dia, kita garu dia, kalau kering dia benda ni, benting ni akan pecah. Dan kalau kita ada eczema juga, benting ini adalah tidak kuat. Benting ini mempunyai sel-sel yang disusun seperti batu bata kalau kita tengok tadi. Di atas, paling atas sekali. Ya, paling atas sekali. Dan di dalam setiap sel tu kita ada pelbagai bahan-bahan seperti natural moisturizing factor dan dia ada simen di antara batu-bata itu. Kita panggil macam ceramide, kolesterol, fatty acids. Semua tu menyebabkan benting tu kuat. Okey. Kalau kita cuci dengan selalu cuci dan menggaru dan sebagainya, benting ini tidak tahan lagi ya. Jadi menyebabkan kerosakan kulit. Boleh saya tanya cikgu. Doktor, adakah kalau benting di lapisan pertama itu dah tak kuat yang dikatakan tadi, itulah punca-punca berlakunya parut dan sebagainya, itu betul ke? Okey, so no. This one kalau you pakai bahan-bahan yang kuat, yang harsh products. Kalau kita cakap pasal parut, okey, so parut boleh disebabkan oleh banyak faktor. Kalau kita cakap pasal jerawat, jerawat yang besar, yang sistik, yang nodul, yang banyak inflamasinya dan menyebabkan kawasan ini kita panggil basal layer
sebab you tengok dia punya epidermis ni dari sini Besar, sampai sini. Tapi luas, kalau dia inflamasi dia besar dan menyebabkan kawasan ini terkena, you akan dapat Parut. parut. Parut yang kekal. Kita ingatkan bahawa struktur kulit ni ada 3 lapisannya. Rupanya di setiap lapisan tu ada lagi bahagian-bahagian dia. Doktor, tadi sedikit saya nak tanyakan, kenapa kalau kita pakai pencuci muka yang foam, yang berbuih, dia akan menyebabkan kesan buruk? Sebab kadang-kadang kita rasa bila makin banyak foam tu lah sebenarnya makin bersih. Ya. Sebenarnya pencuci yang efektif perlu cuma membersihkan membersihkan kita punya peluh, minyak di muka, dan mungkin makeup. Makeup kita boleh pakai micellar water, kan? Dan tak terlalu banyak kotoran. Jadi kita tak perlu sabun-sabun yang kuat. Okey, gentle cleanser is cukup. Tak perlu kuat-kuat lagi. Jadi anything that is berjaya mengeluarkan semua ni sudah memadai. Ya. Okey. Baik, semakin hangat sebenarnya perbincangan kita di pentas debat Bicara DR hari ini. Kita nak berbicara lebih lanjut mengenai kesihatan wajah, tapi kita nak berikan laluan doktor untuk minum dahulu. Kita berehat seketika, banyak akan kami kongsikan selepas ini.
Baik, masih bersama saya Andi Reza Rohadian. Kita bersama lagi dalam Bicara DR berdiskusi mengenai topik kesihatan wajah bersama Dr. Kartini Farah Rahim, pakar dermatologi Hospital Pakar Avicenna. Anda boleh bergabung dengan menghubungi kami di 03-2282-9841 untuk mengemukakan sebarang soalan ataupun pandangan anda mengenai topik kesihatan wajah ini. Kita nak teruskan perbincangan. Doktor, lebih dalam pula kita akan perincikan satu persatu beberapa masalah kulit wajah yang sering berlaku dalam kalangan rakyat Malaysia. Pertama sekali jerawatlah. Selain daripada yang tadi liang tersumbat, apa lagi yang menyebabkan munculnya jerawat di wajah seseorang? Okey, tadi saya kata kalau kita tengok dari histologi, kalau kita potong kulit tu, kita akan nampak ada keradangan, ada bakteria, ada tersumbatnya, liang-liang roma tu. Jadi ia menyebabkan jerawat tu pas nanah terkumpul dan sebab tu kita jadi jerawat. So apa yang menyebabkan jerawat ni terjadi? Tadi saya kata mungkin ke hormon Hormon kalau kita datang haid untuk wanita dan kalau stres dan beberapa faktor lain seperti kalau kita pakai makeup yang terlalu tebal, kita boleh juga block kita punya hair follicle tu, liang roma tu, dan boleh menyebabkan juga jerawat. Ada juga faktor-faktor lain seperti kalau kita ada masalah hormon, kita panggil PCOS, polycystic ovarian syndrome, dan ada juga masalah hormon lain, dan ada juga orang yang ambil steroid, oral steroid untuk pembinaan badan, itu pun boleh menyebabkan jerawat naik. Dan friction, kalau kita pakai mask, sekarang kita panggil mask acne, mask knee, boleh menyebabkan jerawat sebab kalau kita pakai mask, kita punya minyak tu terkumpul di situ dan panas, dan itu adalah tempat habitat yang baik untuk bakteria untuk tumbuh, dan sebab itu jerawat boleh naik dengan banyak kalau kita pakai mask seharian. Ini sangat sesuai dengan waktu ini ketika kita disarankan untuk sentiasa memakai pelitup separuh muka. Anda perlu jaga-jaga pelitup separuh muka anda, jangan letak sipar-sipar kerana terdedah untuk pelitup separuh muka itu bakteria merebak di kawasan tersebut. Kalau pemakanan, doktor, sebab kita biasa dengar jangan makan kacang, nanti kacang akan menyebabkan tubuhnya jerawat. Itu fakta ataupun fakta? Okey, mengenai ke kacang, makanan berminyak dan sebagainya, tak ada research. Kita kalau doktor ni kalau nak menceritakan mengenai satu fakta, kita mesti research base. Kita tahu ada kajian yang dah dibuat secara terperinci. Apa yang kita tahu sekarang ni ialah makanan yang bertenusu, that means milk products dairy products, boleh menyebabkan jerawat, dan high glycemic index, makanan yang bergula tinggi, itu pun boleh menyebabkan jerawat. Yang lain-lain ni masih orang kata hearsay lah, maknanya kita bercakap belum ada yang betul-betul ada kajian. Tapi memang betul, saya dengar dari ramai pesakit saya yang mengatakan makanan berminyak, ke kacang, makan ikan bilis, dan makan sambal belacan dan pelbagai lagi lah. Ada juga, doktor, untuk mereka yang mengalami masalah jerawat, ada yang saya pun pernah mengalami masalah jerawat juga. Ada yang saya baca tu kata jangan picit, tapi ada juga yang kata picit kalau ada nanah dia tu kan. Yang mana satu yang sebenarnya yang disarankan? Okey, so terima kasih. Soalan ini sangat-sangat penting bagi saya untuk bincangan hari ini, sebab saya melihat ramai pesakit saya di luar sana yang walaupun jerawat dia tak banyak dia punya parut Okey, so jerawat ni sebenarnya tidak boleh dipicit. Jangan picit langsung, okey, sebab kalau kita tak picit dengan betul, kita akan menolak bahan-bahan pas nanah tu masuk ke dalam lagi, dan boleh merosakkan struktur liang roma tu dengan lebih teruk lagi. Kalau kita nak picit jenis yang white heads dan black heads saja, kita panggil comedones. Itu pun cara dengan gentle, secara lembut supaya tidak meninggalkan parut. Saya tak sangka daripada banyak-banyaknya soalan selepas 37 minit kita bersiaran, rupanya soalan itu yang paling penting doktor. Sangat penting bagi saya. Doktor, ada banyak produk yang digunakan untuk mengatasi masalah jerawat ini, tetapi ramai juga yang mengharapkan kesan sekelip mata. Itu juga tidak boleh kerana untuk merawat jerawat juga perlukan masa juga, doktor. Ramai tidak tahu jerawat ni adalah masalah perubatan. Ramainya berharap menggunakan pelbagai
pelbagai produk di luar sana untuk menghilangkan jerawat mereka. Tetapi sebenarnya memang itu adalah masalah yang besar dan membuang masa, membuang tenaga, membuang duit dan sebagainya. Okey, so bagi saya kalau you ada sedikit-sedikit jerawat, you boleh try. Okey, maybe you boleh try produk yang ada salicylic acid, benzoyl peroxide. Saya tak boleh bagi nama jenama, tapi itu adalah bahan-bahan aktif yang boleh membantu mengurangkan jerawat. Tetapi kalau you pakai dah berapa bulan, you nampak makin teruk, baiklah berjumpa dengan doktor sahaja. Ya, sebab jumpa doktor boleh rawat dengan baik dan tidak perlu lagi berfikir dan mengeluarkan wang dan tenaga untuk jadi tak perlulah bereksperimen lama-lama sangat kalau dah serius sangat masalah jerawat tersebut. Terus jumpa kepada yang pakar untuk menyelesaikan masalah anda. InsyaAllah kita nak bercakap pula mengenai masalah pigmentasi kulit. Ini juga salah satu masalah kulit yang sering berlaku dalam kalangan individu. Apa yang boleh kita tahu tentang pigmentasi kulit ni? Ada banyak jenis pigmentasi. Kalau kita cakap pasal kalau kita terdedah kepada matahari dan kita senang dapat sinaran, kehitaman, mungkin orang kata sunburn ke apa, itu adalah satu pigmentasi jugalah. Dan kalau kita nampak tumpuk-tumpuk hitam, kita berjumpa dengan doktor, kadang-kadang kita tak boleh nak diagnose melalui just ini pigmentasi. Sebab ramainya bila datang jumpa saya, doktor, ini boleh ke dibuang ataupun boleh ke ini adalah kanser ke apa, kita mesti tahu diagnosi dengan betul. Jadi jumpa dengan doktor pakar. Ada yang jenis kutil-kutilan tu, kalau jenis kutilan yang macam tumpuk-tumpuk, kita panggil macam chip small ke apa, itu senang dibuang menggunakan laser ataupun pakai electrocautery dan pelbagai metod yang lain lah. Yang gambar ini sebenarnya salah satu kesan sampingan. Okey, kesan sampingan itu maknanya selepas menggunakan satu produk dia mendapat masalah ini dipanggil ochronosis. Ochronosis adalah masalah kekal pigmentasi biru hitam apabila seseorang menggunakan hydroquinone pada jangka masa yang lama dan dia punya kepekatan percentage yang tinggi. Dan ini adalah sebab itu hydroquinone adalah satu ubat-ubatan dan racun berjadual. Hydroquinone ni biasanya untuk merawat masalah ataupun penyakit apa? Ya, untuk melasma, untuk pigmentasi. Okey. Dan untuk merawat pigmentasi, tapi inilah kesan sampingan sebab itu mesti dipantau oleh doktor. Kalau saya memberikan hydroquinone kepada seorang, saya akan beri dia specific instruction. Maknanya lepas 6 minggu dia akan bertukar dan memakai produk-produk di antaranya supaya tidak mendapat masalah ini. Disebabkan kita punya geografi dan juga demografi kita tahu Malaysia sebuah negara yang panas. Ada satu ketika tu kemarau yang panjang, hujan pun jarang berlaku. Ada yang mengambil sikap sambil lewa ataupun memandang enteng tentang keperluan untuk kita memakai sunblock atau pelindung sinar matahari. Walaupun cuma pergi membeli belah di sekitar ibu negara misalnya. Kita perlu beri kefahaman tentang keperluan penggunaan sunblock itu baik lelaki maupun perempuan. Okey, so ultraviolet ni ada 3 jenis ultraviolet A, ultraviolet B, ultraviolet C. Ultraviolet C dia tak sampai ke muka bumi tapi ultraviolet A dengan B adalah sinaran cahaya yang boleh menyebabkan kanser, penuaan dan pigmentasi kulit. So yang kita takut sekali of course lah kanser. Dan mungkin kita tidak nampak. Masalahnya orang tak nampak serta-merta masalah pigmentasi, masalah kanser tu pada masa sekarang. Tapi selepas 10 tahun, 15 tahun mereka akan nampak benda ni slow, orang kata slowly baru dia perasan dan mungkin dia akan regret lah tak pakai sunblock atau sunscreen pada zaman muda lah. Macam bom jangka dia akan muncul satu masa nanti. Ini juga salah satu masalah kulit juga, iaitu ketuat. Ketuat viral wart. Ini serius ke doktor kalau kita tidak rawatnya? Sebab yelah dia tak macam jerawat kan, yang keluar darah-darah dan sebagainya sebab dia berada di situ
sendiri. Seserius manakah permasalahan ini? Okey, viral wart ni adalah masalah ketubuhan kulit disebabkan oleh satu virus lah. Dan dia tidak menjadi terlalu serius, tetapi kalau kita dia boleh merebak macam orang kata beranak pinak. Kalau kita shave, terutama di kawasan muka, kalau kita shave atau kita share kita punya towel ke apa, dia boleh merebak kepada orang lain. Yes. Walaupun dia nampak macam satu daging yang tumbuh, tapi dia boleh merebak disebabkan itu satu virus. Yes. Untuk mengubatnya? Mengubatnya ada beberapa cara. Di klinik saya kita boleh buat cryotherapy. Sebenarnya ia adalah satu pembakaran cara sejuk negative 196 cryotherapy. Kita bakar dan you datang every 1 week or 2 weeks kita tengok balik, kita spray, ataupun setengah orang boleh menggunakan laser dan sebagainya lah. Yang ini pula doktor, Molluscum contagiosum. Okey, Molluscum contagiosum adalah sangat biasa kita lihat untuk budak-budak budak-budak, sebab dia jenis virus juga. Okey, pox virus di antara budak-budak. Kalau dalam nursery itu kadang-kadang 1 atau 2 orang akan dapat pada masa yang sama. Cara rawatan dia sama dengan cryotherapy, laser, electrocautery. Baik, kita lepas ni nak tanya satu lagi masalah, iaitu eczema. Banyak juga berlaku dalam kalangan rakyat Malaysia, tapi kita nak berehat dahulu seketika.
Dermatologi daripada Hospital Pakar Avicenna. Kita akan berbicara lanjut selepas ini mahu bercakap tentang masalah eczema yang banyak berlaku juga dalam kalangan rakyat Malaysia. Tapi kita nak bersama seorang lagi gadis cantik iaitu Safhatul Nur Subhi dalam segmen dalam kapsul farmasi ini. Silakan. Untuk segmen kali ini, saya akan berkongsi informasi berkaitan dengan produk pencerah kulit selamat atau tidak. Anda pasti biasa dengarkan, kulit cerah seawal 7 hari, wajah putih dalam masa seminggu, rasa kulit cantik dan gebu dalam masa yang singkat. Ayat-ayat penarik seperti ini sememangnya mampu menarik perhatian pengguna yang mengimpikan wajah putih dan gebu. Kegairahan pengguna, terutamanya wanita, untuk kelihatan cerah dan berseri menjadi faktor utama adanya lambakan produk pencerah kulit di Malaysia. Ia biasanya digunakan untuk mencerahkan kulit yang kusam dan pudar. Produk pencerah kulit dikategorikan di bawah produk kosmetik dan semua produk kosmetik yang dipasarkan di Malaysia perlu bernotifikasi dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sebelum ianya boleh diimport, dikelang, diedarkan dan dijual di Malaysia. Penambahan hydroquinone dan juga mercury popular dalam produk kosmetik untuk merawat jeragat, pencerahan kulit dan juga kulit tidak sekata. Mercury juga dikatakan mampu untuk merawat anti penuaan dan juga kedutan. Manakala tretinoin pula untuk merawat masalah jerawat selain ianya membantu untuk mengurangkan kedutan. Tapi tidak mustahil sebenarnya pengusaha kosmetik ini berkemungkinan untuk menyembunyikan kandungan bahan terlarang dalam produk pencerah kulit mereka ketika mengisytiharkan kandungan produk kepada KKM. Pengguna mungkin berasa sangat berpuas hati pada peringkat awal penggunaan produk pencerah kulit yang dicampur palsu dengan hydroquinone kerana kulit menjadi cantik dan berseri. Tapi hakikatnya, hydroquinone bertindak sebagai ejen pemutih yang boleh merencatkan penghasilan melanin dalam proses pigmentasi. Dan keadaan ini boleh mengurangkan perlindungan kulit daripada sinar UV berbahaya dan seterusnya meningkatkan risiko mendapat kanser kulit. Ia juga boleh menyebabkan masalah seperti pengelupasan dan juga kemerahan pada kulit. Penggunaan produk pencerah kulit yang dicampur dengan hydroquinone dalam masa jangka masa panjang pula boleh menyebabkan risiko berlakunya pigmentasi kulit berwarna biru kehitaman yang teruk dan kekal. Mercury atau raksasa jenis logam berat antara bahan terlarang yang sering dicampur palsu dalam produk kosmetik bertujuan untuk mencerahkan kulit dan juga bertindak sebagai anti penuaan. Mercury boleh meresap masuk ke dalam badan dan meningkatkan risiko kerosakan kepada buah pinggang dan juga sistem saraf. Ia disifatkan toksik kepada sistem badan, pernafasan, kulit dan juga mata manusia. Selain boleh menyebabkan masalah psikologi seperti kemurungan. Sejak kebelakangan ini, penggunaan suntikan vitamin C telah menjadi satu trend dalam kalangan pengguna kerana dipercayai berkesan untuk tujuan pencerahan kulit. Dan perlu diingatkan di sini, produk suntikan tidak boleh dikelaskan sebagai produk kosmetik kerana cara penggunaannya tidak menepati takrifan yang telah ditetapkan dalam peraturan. Dan sehingga kini tidak ada satu pun produk suntikan vitamin C yang berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk tujuan pencerahan kulit. Jadi, pastikan anda semak status notifikasi sebarang produk kosmetik sebelum membeli dengan melayari laman sesawan rasmi NPRA www.npra.gov.my. Pengguna dan orang awam boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan National Pharmacy Call Center melalui talian 1800 88 6722 dari Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum untuk sebarang pertanyaan lanjut berkaitan dengan ubat-ubatan. Jadilah pengguna yang bijak. Asas penjagaan kulit yang cantik sebenarnya bermula daripada pemakanan yang sihat. Penting untuk anda pastikan bahan dan juga produk kegunaan luaran yang digunakan tidak mengandungi bahan terlarang untuk mengelakkan kesan mudarat. Ingat, jangan memperjudikan kesihatan dan juga nyawa anda hanya semata-mata kerana terlalu obses untuk cantik dalam tempoh yang singkat.
nasihat yang cukup baik sekali yang ditinggalkan oleh Safatul tadi. Tiada jalan singkat untuk jadi cantik. Sebab itulah ada perkataan ataupun ayat beauty is pain katanya dia. Baik, kita bersama dengan Dr. Kartini Farah Rahim, pakar dermatologi, berdiskusi mengenai topik kesihatan wajah. Saya tinggalkan tadi doktor dengan satu masalah kulit iaitu eczema. Sedikit penerangan ringkas mengenai eczema yang perlu diketahui oleh penonton kita malam ini. Okey, eczema ada banyak jenis ya. Kalau dikatakan eczema yang biasa kita tengok pada budak-budak, kita panggil atopic eczema. Biasanya kita nampak dia merah kemerah-merahan di muka budak-budak, kita panggil kerak susu kadang-kadang ya. So kenapa terjadinya atopic eczema pada budak-budak? Ini adalah disebabkan oleh nombor satu, saya kata masalah benteng pertahanan kulit tadi. Dan nombor dua adalah masalah sistem imun yang tidak matang. Jadi apa-apa alahan yang masuk ke dalam kulit, dia terus berinteraksi dan menjadikan inflamasi di situ. Dan nombor tiga ialah genetik ya, masalah dalam keluarga, kadang-kadang ada asma, resdung dan eczema adalah satu rangkaian apa orang kata alahan yang boleh kita dapat dalam keluarga yang sama. Okey, banyak sebenarnya pecahan-pecahan eczema itu. InsyaAllah kita akan perincikan nanti. Tapi sedikit doktor, bagaimana untuk masyarakat tahu tentang cara untuk mengatasi ataupun merawat masalah eczema ini in general, tidak perlu kita pergi in-depth dulu doktor. Okey, banyak kali saya ceritakan malam ini mengenai benteng pertahanan kulit ya. Okey, so paling penting rawatan untuk eczema adalah pelembap. Cari pelembap yang sesuai untuk jenis kekeringan kulit. Kalau terlalu kering, pakai yang jenis berminyak. Contohnya Vaseline atau emulsifying ointment, mana-mana pelembap yang boleh tahan kelembapannya. Okey, nombor dua, cari pencetus. Contohnya mungkin disebabkan oleh habuk, mungkin disebabkan oleh makanan. Nombor tiga, pastikan dia tidak menggaru kawasan itu. Sebab kalau garu, macam saya kata tadi, benteng pertahanan dia lebih teruk ya, dan menjadikan eczema itu lebih teruk. Ada juga berkaitan dengan pemakanan doktor? Pengambilan makanan, apa yang boleh ada, apa yang tak boleh ada juga? Ya, ada sesetengah, bukan semua yang mendapat alahan makanan dan menyebabkan eczema. Kalau dia ada alahan kepada sesuatu makanan itu, ada dua jenis alahan yang biasa kita nampak. Nombor satu, kalau kita makan terus dia bengkak muka dia atau bermerah, atau kadang-kadang dapat gerata, kadang-kadang ialah bengkak bibir, bengkak mata, itu tahu kita kata immediate hypersensitivity, reaksi yang terus dapat alahan. Dan satu lagi, kalau kita makan ataupun kena iritasi sabun yang kuat ataupun benda-benda perfume dan sebagainya, kita boleh dapat iritasi selepas 2 atau 3 hari kemudiannya. Itu juga adalah satu alahan. Baik, ini sedikit pengenalan ringkas kepada anda mengenai masalah eczema, salah satu masalah kulit pada wajah. InsyaAllah nanti pada siaran lain kita akan berdiskusi khusus untuk eczema saja sebab banyak pecahan-pecahannya. Sebelum berakhir, doktor, kita nak tahu juga doktor untuk berkongsi tips penjagaan kulit wajah. Doktor sendiri, maksudnya daily routine doktor, day and night routine, bangun daripada tidur, apa yang doktor lakukan untuk memastikan kulit doktor sentiasa sihat dan secantik ini? Malu saya nak Okey, sebenarnya secara ringkasnya bukan saja kita kata rutin penjagaan harian. Kita punya habit ya, maknanya kita kena tidur cukup, diet yang baik, yang seimbang, senaman, jangan merokok, melindungi kita daripada matahari, sinaran matahari, pakai sunblock. Itu adalah orang kata benda-benda yang kita perlu buatlah. Dan penjagaan rutin yang khusus untuk wajah, kita kena macam saya katalah, saya pakai gentle cleanser, lepas tu pelembap, dan bila kita keluar kena pakai sunblock lah. Itu baik saja. Ini nasihat yang sangat-sangat baik daripada Dr. Kartini Farah Rahim. Banyak sebenarnya informasi-informasi yang telah pun diberikan oleh doktor sendiri untuk memastikan kesihatan kulit wajah anda sendiri. Tadi ada sebenarnya juru kamera yang membangkitkan soalan kepada doktor. Kita nak kongsikan juga kepada anda sebab ini sangat berlaku banyak dalam kalangan masyarakat kita tentang produk timbang kilo, doktor. Ini banyak sekali berlaku dijual di pasaran sekarang. Okey, so produk timbang kilo ni kita susah nak Kementerian Kesihatan susah nak mengawalnya sebab dia tidak produk itu tidak dinotifikasi. Okey, kita boleh kita register saja. Jadi mereka tidak perlu memberitahu apakah bahan aktif di dalamnya. Dan bila kita pengusaha-pengusaha ni beli dalam
dalam pack yang besar, dia akan masukkan, dia akan macam kita refill lah dalam pack-pack yang kecil, dan dia kata ini adalah untuk penuaan atau untuk memutihkan kulit, dan ada bahayanya kalau kita tak tahu produk apa isi kandungan itu. Jadi tip saya ialah carilah produk kalau kita nak beli dari pengusaha atau kedai yang kita percayai. Jangan percaya sangat kalau ejen tu kata produk itu akan memutihkan kulit dalam masa yang singkat. Sebab apa-apa produk yang kita pakai yang betul-betul orang kata safe, selamat, mesti mengambil masa untuk mendapat hasil yang baik. Dan saya pun dah tak ingat lagi. Okey, tak apa. Yang penting intinya adalah beauty is pain, tiada jalan singkat, dan pastikan anda memanfaatkan semua informasi yang telah pun dikongsikan oleh Dr. Kartini untuk memastikan kesihatan kulit wajah anda. InsyaAllah, Doktor, kita akan berjumpa pada siaran lain berdiskusi mengenai topik eczema secara keseluruhannya. Anda perlu terus setia bersama kami di RTM untuk mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat untuk anda. Terima kasih sekali lagi, Doktor. Terima kasih, kekal sihat selalu. Saudara, kita jumpa lagi insyaAllah. Terus amalkan kawalan kendirian tinggi untuk memastikan diri anda tidak dijangkiti oleh COVID-19. Kita jumpa lagi. Saya Reza Rohadian. Salam hormat. Assalamualaikum.